Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrujna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanatil hilmi wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana wa la taj'al hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Yang dihormati Tuan Pengerusi dan semua ahli jawatankuasa Masjid Ar-Ridwaniyah, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya ahli jemaah semua. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjat banyak-banyak kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan hidayah daripada Allah Ta'ala, maka pada malam ini sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk hadir ke masjid ini untuk sama-sama kita melaksanakan solat maghrib secara berjemaah. Dan kita juga bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih memilih kita untuk berada dalam satu majlis ilmu yang sangat besar fadilat dan kelebihannya. Terlebih dahulu ada ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Tuan Pengerusi dan kepada semua ahli jawatankuasa masjid kerana telah sudi memberi peluang kepada anda untuk menyampaikan kuliah pada malam ini. Jadi pada malam ini anda akan baca sebuah hadis, di mana hadis ini telah disebut dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, disebut juga dalam kitab Mishkatul Masabih karangan Ibn At-Tabrizi, dan disebut juga dalam kitab Nawadirul Usul karangan Imam At-Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, kharajna yauman ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'az. Kata Jabir, pada suatu hari kami para sahabat dan juga Rasulullah telah pergi menziarahi jenazah seorang sahabat yang baru meninggal dunia yang bernama Jabir bin Abdullah. Siapakah dia Jabir bin Abdullah dalam jemaah semua? Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitabnya Al-Isabah fi Zabil Sahabah, biodata Sa'ad bin Mu'az. Jadi secara ringkas sebut, Sa'ad bin Mu'az ini berasal daripada Madinah. Jadi bila sebut kata dia berasal daripada Madinah, maknanya dia ni sahabat daripada golongan Ansar. Kerana sahabat ni dia ada dua golongan. Satu golongan kita panggil sahabat Muhajirin, iaitulah sahabat yang berasal daripada Mekah. Golongan kedua sahabat
Ansar, iaitu sahabat yang berasal daripada Madinah. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni sahabat yang berasal daripada Madinah. Maknanya Sa'ad bin Mu'az adalah sahabat daripada golongan Ansar. Dia juga merupakan seorang pemimpin, seorang pembesar. Dia bukan orang biasa. Kalau kita kata tempat kita YB lah, kita kata mudah faham. Dan dia mati meninggal dunia ketika mana berumur 37 tahun. Sangat muda dengan ini semua. Dia mati pada tahun ke-5 Hijrah pada masa berlakunya peperangan Khandaq, ataupun kita panggil peperangan Ahzab, peperangan Parik. Jadi dalam peperangan tersebut ada orang kafir ni, dia panah Sa'ad bin Mu'az. Bila dia panah Sa'ad bin Mu'az, tiba-tiba anak panah tersebut mengenai di atas kening dia, kena di dahi, kena di kening. Maka dengan sebab tu darah pun keluar tak berhenti-henti selama 1 bulan. 1 bulan darah keluar tak henti-henti oleh jemaah semua. Justru berlakulah masalah kekurangan darah dalam tubuh Sa'ad bin Mu'az. Maka oleh kerana itu Sa'ad bin Mu'az pun mati meninggal dunia. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitabnya Tazkiratul Maut sebuah hadis daripada Ibn At-Tabrani, daripada Abdullah bin Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, bila mati Sa'ad bin Mu'az, tiba-tiba Jibril datang jumpa aku. Jibril kata, wahai Rasulullah, kamu tahu tak wahai Rasulullah, bila mati sahabat kamu yang bernama Sa'ad bin Mu'az pada malam tadi, ihtazzat arsyur rahman, aku tengok bergoncang aras. Apakah maksud bergoncang aras di sini? Apakah maksud bergoncang aras di sini? Ialah aras itu betul-betul bergoncang, ataupun itu hanya merupakan satu kata-kata simbolik, satu kata-kata kiasan, ataupun kalau kita baca bahasa Arab dipanggil majaz. Satu kata-kata majaz. Jadi disebut oleh malaikat Jibril sebagai menggambarkan kemuliaan Sa'ad bin Mu'az. Jadi untuk menjawab persoalan ini, kata Imam Ibn Qutaibah dalam kitabnya Ta'wilu Mukhtalifil Hadis, dia kata ada ulama mentafsirkan maksud bergoncang aras di sini ialah Sa'ad bin Mu'az ini merupakan salah seorang daripada manusia yang sangat disayangi oleh Allah Ta'ala, merupakan seorang makhluk yang sangat disayangi oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana Sa'ad bin Mu'az ini merupakan salah seorang makhluk, salah seorang manusia yang sangat disayangi oleh Allah Ta'ala, maka secara automatik dia juga menjadi makhluk yang sangat disayangi oleh para malaikat. Memang sunnatullah macam tu. Siapa-siapa ni bila Allah Ta'ala sayang kepada dia, maka semua makhluk akan menyayangi dia. Termasuklah golongan para malaikat. Jadi kata malaikat yang pikul aras, aras ni sebelum daripada berlaku kiamat, macam zaman kita sekarang ni, tak kiamat lagi ni, aras dipikul oleh 4 orang malaikat. Selepas berlaku kiamat, aras ini akan dipikul oleh 8 orang malaikat. Al-Quran menyatakan, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Bila berlaku kiamat, maka aras Allah Ta'ala ini akan dipikul oleh 8 orang malaikat. Jadi kata malaikat yang pikul aras ni, kami ni semulihnya kami nak turun ke bumi, sebab kami nak berkenalan, nak tengok paras Sa'ad bin Mu'az macam mana, fizikal dia macam mana, bentuk tubuh dia macam mana, akhlak dia macam mana, perlakuan dia macam mana. Tapi kami tak boleh turun ke bumi sebab aras berada di atas bahu kami. Jadi oleh kerana itu, untuk bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az ni, kami terpaksa menanti
waktu kematian beliau. Jadi bila Sa'ad bin Mu'az dimatikan, maka ruhnya akan diangkat naik lagi. Pada masa itu barulah kami boleh berjumpa dengan ruh Sa'ad bin Mu'az. Jadi macam sekarang ni kami tak boleh buat apa, tapi kami sangat merindui untuk bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az, kerana Sa'ad bin Mu'az ni merupakan salah seorang di antara makhluk, salah seorang di antara manusia yang sangat disayangi oleh Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana itulah, bila malaikat yang pergi ke Arash ni mendengar berita kematian Sa'ad bin Mu'az, maka mereka sangat happy. Mereka terlalu gembira. Kata mereka, Alhamdulillah, tak lama lagi kami boleh bertemu dengan ruh Sa'ad bin Mu'az. Dah puluhan tahun kami menanti nak jumpa dengan Sa'ad bin Mu'az ni. Nak turun ke bumi tak boleh sebab Arash berada di atas bahu kami. Jadi suka sangat sebab mereka tak lama lagi akan dapat bertemu dengan ruh Sa'ad bin Mu'az, menyebabkan mereka ketawa dengan kuat. Kuat sangat mereka ketawa sampai bergoncang tubuh mereka. Akhirnya Arash yang mereka pikul turut bergoncang. Itu maksud kata bergoncang Arash. Itu yang ditafsirkan di dalam kitab Ta'wilul Mukhtalifil Hadis oleh Imam Ibnu Qutaibah. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, bukan saja Arash itu bergoncang bila mati sahabat kamu malam tadi, bila mati Sa'ad bin Mu'az malam tadi, aku tengok futihat lahu abwabus sama, semua pintu-pintu langit ini terbuka. Wahai Rasulullah, jadi juta-juta pintu langit ni semuanya terbuka. Sebab apa terbuka lagi semua? Sebab semua malaikat yang jaga pintu langit ni masing-masing membuka pintu-pintu langit, membuka pintu mereka. Sebab apa semua mereka masih membuka pintu masing-masing? Sebab mereka berebut-rebut. Berebut-rebut macam mana? Yang dikata, wahai ruh Sa'ad bin Mu'az, masuklah melalui pintu aku. Yang dikata, masuklah melalui pintu aku. Yang dikata, masuklah melalui pintu aku. Berebut-rebut lagi semua. Sebab apa? Sebab mulia sangat Sa'ad bin Mu'az di sisi Allah Ta'ala. Jadi Sa'ad bin Mu'az tak payah minta izin dari jemaah semua. Bukan macam kita. Al-Imamul Ghazali menyebutkan dalam kitab dia Ad-Durratul Fakhirah fi Kashfi Ulubil Akhirah, sebuah kitab tak tebal dalam 100 buku surat lebih. Cuma istimewa kitab ni, dalam kitab ni Imam Al-Ghazali menghuraikan dengan terperinci, dengan detail perjalanan ruh manusia bermula daripada dia mati sampailah dia diangkat naik lagi, sampailah dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi secara rekah kata Imam Ghazali, bila mati seorang anak Adam, maka Allah Ta'ala akan mewakilkan seorang malaikat bawa anak Adam ini naik lagi. Bila sampai saja di langit yang pertama, maka kata malaikat yang menjaga langit yang pertama, dia tanya malaikat yang diwakilkan untuk bawa ruh anak Adam ni, aku nak tanya kamu, ruh siapa yang kamu bawa ni? Siapa nama dia? Siapa nama ayah dia? Siapa nama ibu dia? Jadi aku nak minta kamu sebut nama dia dengan tepat. Ejaannya mistis biji sama dalam IC, jangan silap. Satu huruf pun jangan silap. Sebab apa? Sebab aku nak cek orang ni blacklist ke tak blacklist. Tu. Jadi baca nak buat lobby juga dah. Jadi kalau nama dia blacklist, aku tidak akan buka pintu lagi. Tapi kalau nama dia tak blacklist, baru aku boleh buka. Tengok Sa'ad bin Mu'az tak payah minta izin dari semua. Hebat. Dan ulama kata di antara sebab nama seseorang itu boleh blacklist kerana masalah hutan. Dia yang kita takut ni. Bukan kata RM1,000, bukan kata RM100, bukan kata RM10, RM1 pun dah jemput semua. Kalau kita ada hutang dengan manusia, kita mampu bayar tapi kita sengaja tak bayar, maka nama kita akan blacklist. Bila blacklist, pintu langit tidak akan dibuka untuk kita. Dan ulama kata di antara sebab blacklist juga ialah kerana pecah amalah. Bendahari masjid,
bendahari surau, bendahari persatuan, bendahari pertubuhan. Jadi memang dia pergi ke bank, dia masuk duit derma orang bagi. Tapi dalam masa yang sama dia ambil tak banyak, sikit lah, RM5, RM10. Jadi walaupun RM5, RM10 sebab dia pecah amanah, melibatkan masalah harta manusia, nama je blacklist. Ataupun ulama kata masa-masa muda dulu kita kedai best sikit, kita jahat, kita pecah rumah orang, kita curi harta orang. Bila kita mati, kita tak sempat minta halal dengan empunya rumah, dengan empunya tuan barang yang kita curi, maka nama kita akan blacklist. Bila nama kita blacklist, maka pintu langit tidak akan dibuka untuk kita juga. Yang lebih dahsyat disebut dalam kitab Hayatus Sahabah karangan Syekh Muhammad Yusuf Al-Kadahlawi. Dia bawa satu hadis riwayat daripada Abdullah bin Ulaisin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi kata, sesiapa dari kalangan umatku yang namanya blacklist, sama ada dengan sebab hutang, dengan sebab pecah amanah, dengan sebab pecah rumah ataupun mencuri, walaupun dia mati syahid, walaupun dia telah berjaya melintasi titian siratul mustaqim, tapi dengan sebab nama je blacklist, maka dia tidak akan dibenarkan meminum air telaga Kausar. Maknanya dia tak boleh masuk surga lagi semua. Dari segi tertib dia, sesudah dia, lepas kita berjaya melintasi titian siratul mustaqim, maka kita akan diberi minum air telaga Kausar. Siapa-siapa yang minum air telaga Kausar, kalau dia mati umur 1 tahun ke, umur 5 tahun ke, umur 30 tahun ke, umur 120 tahun ke, maka air telaga Kausar ini akan menukar, akan merubah fizikal tubuh dia jadi macam umur 33 tahun semua. Jadi kesimpulan Rasulullah cerita, mana-mana umatku yang namanya blacklist, walaupun dia mati syahid, walaupun dia telah berjaya melintasi titian siratul mustaqim, dia tidak akan dibenarkan memasuki syurga Allah Ta'ala. Lepas tu nak pergi ke mana, Ustaz? Saya nak pergi ke mana ni? Titian siratul mustaqim dah lepas dah, tapi tak boleh masuk syurga. Nak pergi ke mana? Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab Fathul Bari sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, Rasulullah kata, orang macam ni yang nama dia blacklist, yang tidak dibenarkan masuki surga Allah Ta'ala kerana nama dia blacklist, Rasulullah kata dia akan dikuarantinkan. Jadi macam Qawi juga ya, dikuarantinkan, di penjara, dikurun di hujung titian siratul mustaqim. Allah Ta'ala telah buat satu tempat khusus untuk orang yang nama dia blacklist. Jadi kena settle dulu nama dia, kena settle dulu hutang, settle dulu pecah amanah, settle dulu minta halal dengan empunya barang yang kita curi, rumah yang kita pecah, hal ini semua. Settle ni baru boleh masuk surga Allah Ta'ala. Jadi nak cerita hebatnya Sa'ad bin Mu'adz, dia mati tak payah minta izin, semua pintu langit terbuka. Kalau ikut Imam Ghazali nak cerita lima semua, kita ni daripada langit pertama sampai langit yang ketujuh mesti kita kena minta izin, dan ada soalan yang ditanya kepada kita, tak boleh jawab, tak lepas lagi semua. Tapi Sa'ad bin Mu'adz bila dia mati tak payah minta izin dari semua. Itu kehebatan Sa'ad bin Mu'adz. Lalu kata malaikat Jibril lagi, wahai Rasulullah, bukan saja semua pintu langit terbuka, yazilu ila sama'id dunya sab'una alfan minal malaikah. Aku tengok juga pada hari upacara pengebumian jenazah Sa'ad bin Mu'adz ni, aku tengok ada 70,000 orang malaikat yang tak pernah turun ke langit dunia sanggup turun pada hari upacara pengebumian jenazah Sa'ad bin Mu'adz kerana ingin memberi penghormatan kepada beliau. 70,000 ni ramai ni semua. Kalau Kuala Kasar ni 70,000, tak tahu kereta James sampai sana dulu, sampai Ketul dah rasa. Nak cerita hebat Sa'ad bin Mu'adz ni. Jadi kata Jabir, suatu hari kami para sahabat dan juga Rasulullah telah pergi menziarahi jenazah Sa'ad bin Mu'adz.
Falamma shalla alaihi nabiy sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabrihi wa suwiya alaihi sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabbahna ma'ahu tawilan thumma kabbara fakabbarna. Kata Jabir, bila kami para sahabat dan juga Rasulullah selesai melaksanakan solat jenazah ke atas mayat Sa'ad bin Mu'az, maka mayatnya dimasukkan ke dalam kubur dan diratakan tanah. Kata Jabir lagi, selesai saja upacara pengebumian jenazah Sa'ad bin Mu'az, tiba-tiba kami tengok Rasulullah masih terus duduk di sisi kubur Sa'ad bin Mu'az, berzikir pula, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi Jabir kata, ini luar biasa, luar biasa Pak. Sebab apa? Sebab kata Jabir, kebiasaan Rasulullah, standard Rasulullah, selesai saja upacara pengebumian jenazah, Rasulullah akan segera bangun daripada tempat duduk dia, kembali ke rumah baginda. Tapi entah macam mana, dalam kisah Abi Mu'az ni, Rasulullah tak balik. Rasulullah terus duduk di sisi kubur Sa'ad bin Mu'az, berzikir pula, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi Jabir kata, ini luar biasa. Dan luar biasa juga kata Jabir, tawilan ay zamanan tawila, lama Rasulullah ni berzikir di atas kubur Sa'ad bin Mu'az, bukan sekejap. Cuma dalam hadis ni dia tak sebut berapa lama. Dia tak sebut dalam hadis ni 1 jam ke 2 jam ke, dia tak sebut. Walaupun cuba cari dalam kitab-kitab lain, cari cek hadis-hadis lain, tapi ada dapati tak ada satu hadis pun yang cerita berapa lama. Semua hadis cerita Rasulullah ni lama berzikir di atas kubur Sa'ad bin Mu'az. Jadi para sahabat ni bila mereka tengok Rasulullah berzikir di atas kubur Sa'ad bin Mu'az, maka sahabat pun turut berzikir. Sahabat pun subhanallah, 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 ikut perbuatan Rasulullah. Jadi nak cerita budaya para sahabat Rasulullah, tradisi mereka, style mereka. Bila mereka tengok Rasulullah buat satu-satu amalan, maka mereka akan turut melakukannya, ya walaupun mereka tak tahu sebab apa Rasulullah melakukan amalan tersebut. Itu tradisi budaya para sahabat. Jadi Jabir kata, bila dah lama Rasulullah berzikir subhanallah, 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 tiba-tiba Rasulullah ubah, Rasulullah tukar lapas zikir dia daripada subhanallah kepada Allahu Akbar. Jadi Jabir kata ini pun luar biasa juga. Sebab pakej zikir ni subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi sebab apa Rasulullah tersebut alhamdulillah, subhanallah lampak Allahu Akbar. Jadi sahabat pun bila tengok Rasulullah tukar lapas daripada subhanallah kepada Allahu Akbar, maka sahabat pun tukar jugalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dah lama sangat Rasulullah berzikir di atas kubur Sa'ad bin Mu'az, dan Rasulullah tidak memberitahu sebab apa dia berzikir di sisi kubur Sa'ad bin Mu'az, maka tiba-tiba di sana ada seorang sahabat yang memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah. Sahabat dia kata apa? Sahabat dia kata, lima sabbahta wa kabbarta ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku nak tanya kamu, mengapakah kamu ni wahai Rasulullah berzikir dengan menyebut subhanallah dan juga Allahu Akbar di atas kubur Sa'ad bin Mu'az? Lepas tu lama pun Rasulullah berzikir, bukan sekejap. Dan lagi Rasulullah tersebut alhamdulillah. Dan Rasulullah juga tidak buat perkara macam ni, tidak berzikir macam ni di kubur sahabat-sahabat yang lain. Tapi mengapa kubur Sa'ad bin Mu'az Rasulullah sanggup duduk lama, berzikir dengan lama? Mengapa wahai Rasulullah? Lalu jawab Rasulullah kata, laqad tadayaqa ala hadzal abdus salih qabruhu hatta farajallahu anhu. Rasulullah kata begini cerita dia. Cerita dia kata Rasulullah, bila selesai saja upacara pengebumian jenazah Sa'ad bin Mu'az, aku pun nak balik, kata Rasulullah.
Aku nak balik dah, aku nak bangkit daripada tempat duduk aku. Tapi sebelum daripada sempat aku bangkit daripada tempat duduk aku, tiba-tiba aku nampak dalam kubur, kata Rasulullah. Di mukjizat Rasulullah ni. Kalau wali dipanggil kasyaf ni, dibuka hijab. Dibuat hijab, nampak. Rasulullah kata, aku nampak dalam kubur. Kubur himpit tubuh Sa'ad bin Mu'az. Makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Sehingga satu masa, kata Rasulullah, disebut dalam riwayat yang lain, hatta ikhtalafat adla'uhu minha. Sampai satu masa, kata Rasulullah, berselisih tulang rusuk Sa'ad bin Mu'az. Bila kita dengar hadis macam ni, cerita macam ni, kita tak rasa takut kalau itu semua. Kalau tak rasa takut juga berat dada, kata Ustaz Zaidul. Sebab apa kita rasa takut? Sebab kita akan terfikir, macam mana orang sehebat Sa'ad bin Mu'az ni masuk dalam kubur, masih dihimpit oleh kubur aku ni, macam mana? Allahu Akbar. Tak ada cara kalau baca dia. Sebab itulah kata Asy-Syaikh Al-Mula Al-Qari dalam kitabnya Birqatul Mafatih, syarah pada kitab Mishkatul Masabih, kata beliau, kalaulah sehebat Sa'ad bin Mu'az yang pada masa dia mati bergoncang aras, yang pada masa dia mati semua pintu langit terbuka, yang pada masa dia mati ada 70,000 orang malaikat turun ke langit dunia memberi penghormatan kepada upacara pengebumian jenazah beliau. Tapi sehebat beliau pun masuk dalam kubur, masih dihimpit oleh kubur sampai berselisih tulang rusuk. Maka kalau beginilah keadaannya, secara logiknya, kata Asy-Syaikh Al-Mula Al-Qari, tidak ada sesiapa pun dari kalangan kita, umat Nabi Muhammad, yang akan terlepas daripada himpitan kubur kecuali para Nabi dan para Rasul. Menguatkan hadis ini, Rasulullah bersabda dalam hadis lain. Hadis ini telah diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad, dan hadis ini telah dinukil oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan hadis ini telah dihukum hasan oleh Asy-Syaikh Murtadha Az-Zabidi dalam kitabnya Ithafus Sadah Al-Muttaqin, syarah pada kitab Ihya Ulumuddin. Rasulullah bersabda, ala inna lil qabri dhabtah. Rasulullah kata, di antara keistimewaan yang Allah Ta'ala beri kepada kubur ni dia boleh himpit tubuh manusia. Siapa-siapa mati, dia mesti akan dihimpit oleh kubur. Di sana ada huraian panjang dia. Dan tak sempat sebut malam ni, tak apa. Jadi kata Rasulullah lagi, lau salima au naja minha ahadun dan naja Sa'd bin Mu'az. Rasulullah kata, diandaikan kalau ada orang yang akan terselamat daripada dihimpit oleh kubur, maka orang yang paling layak untuk terselamat daripada dihimpit oleh kubur ialah Sa'ad bin Mu'az. Lepas tu Sa'ad bin Mu'az kata lagi semua, tak lepas juga. Lepas tu kita. Jadi ulama kata, sebab apa Rasulullah bagi contoh Sa'ad bin Mu'az? Ulama kata kerana tidak ada walaupun seorang sahabat yang bila dia mati mendapat ketiga-tiga keistimewaan. Yang mendapat ketiga-tiga keistimewaan seperti yang diberi kepada Sa'ad bin Mu'az. Tak ada, dia seorang yang hal ini semua. Bila mati dapat 3 keistimewaan. Orang lain kalau ada persatu macam tu ya. Tapi walaupun dia dapat 3 keistimewaan, tapi masuk dalam kubur, dia masih dihimpit oleh kubur sampai berselisih tulang rusuk. Maka dengan sebab itulah kata Asy-Syaikh Al-Mula Al-Qari, secara logik tidak ada sesiapa pun dari kalangan kita umat Nabi Muhammad yang akan terlepas daripada himpitan kubur kecuali para Nabi dan para Rasul. Lepas tu macam mana Ustaz yang letih macam ni Ustaz ni.
Di sana semua ada ulama hadis yang mengulas dalam konteks himpitan kubur. Dia ada ulama hadis yang mengulas. Dia kata dalam Al-Quran ini ada satu surah yang diberi nama Suratul Mujiyah. Dalam riwayat, ada setengah riwayat kata diberi nama Suratul Badi'ah, ada setengah riwayat kata diberi nama Suratul Mujadilah. Apakah surah ini? Apakah surah ini yang disebut semua? Surah ini ialah surah Tabarakalladzi, Suratul Muluk. Jadi dalam sehadis Rasulullah kata Suratul Muluk ni Suratul Mujiyah, iaitu surah yang menyelamatkan si pembacanya daripada azab kubur dan daripada dimasuki ke dalam neraka. Dalam riwayat Rasulullah kata surah Tabarakalladzi surah Badi'ah, surah yang menghalam para malaikat daripada mengazab si pembacanya dalam kubur, dan yang menghalang malaikat daripada mencampakkan si pembacanya ke dalam neraka. Dalam hadis lain Rasulullah kata surah Tabarakalladzi ini suratul Mujadilah, surah Mujadilah yang berdebat, yang berdebat dengan para malaikat dalam kubur. Bila malaikat dah azab, dia berdebat dengan malaikat, dia berhujah, lalu dia tidak azab dalam kubur. Di pada masa bila malaikat dah bawa dia masuk neraka, dia berdebat, dia bela, dia defend dan dia semua. Inilah kelebihan Suratul Muluk. Jadi Aisyah menyebutkan dalam hadis yang sahih, Aisyah kata Rasulullah ni kalau tak baca Suratul Muluk dia tak akan tidur. Habis baca Suratul Muluk baru dia tidur. Ini di antara Suratul Muluk, di antara surah yang dibaca oleh Rasulullah sebelum dia tidur, selain daripada surah Sejadah. Ada riwayat kata surah Yasin, ada riwayat kata surah Duhan. Jadi yang lagi semua Rasulullah kata surah Tabarakalladzi ni dia ada 30 ayat. Setiap ayat tu Allah Ta'ala perintah seorang malaikat jaga. Jadi bila kita baca Suratul Muluk, maka 30 orang malaikat ni dia akan berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa si pembaca Suratul Muluk. Selama mana Allah Ta'ala tak ampun, maka selama itulah malaikat ni akan minta ampun, sehingga akhirnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa si pembaca surah Tabarakalladzi. Jadi Rasulullah kata doa para malaikat ni tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Ini paling special. Jadi ada jemaah semua, alhamdulillah lah, ada mari ke Perak ni, ada pergi Bagan Serai, pergi ke Ipoh, pergi ke Kabupaten, baca surah Tabarakalladzi. Ada pergi ke Kedah, buat kuliah di Kedah, baca surah Tabarakalladzi lepas isyak. Ada pergi ke wilayah persekutuan, baca surah Tabarakalladzi. Pergi ke Selangor, baca surah Tabarakalladzi lepas isyak. Tapi kalau Kelantan tak baca lagi. Kelantan ni terkebelakang dalam baca suratul Muluk ni. Jadi Pak negeri ni sudah advance, terkedepan, bagus, very good oleh jemaah semua. Jadi insya-Allah lah bila dah tahu ni baru nak baca dah. Oh ustaz, sebelum ustaz beritahu ni Suratul Muluk ni kalau masa isyak ada 50 orang. Tapi bila kita nak baca Suratul Muluk tinggal 10 orang ustaz. Sebab dia tak tahu rahsia dia macam mana. InsyaAllah lepas ni bila dah tahu ni, kalau 50 pun tak balik dah. InsyaAllah. Itu rahsia dia, kehebatan Suratul Muluk. Tadiah lah, Jabatan Agama Majlis Agama, dia budayakan disuruh baca, dia terbaik oleh jemaah semua. Jadi kata Rasulullah, bila aku nampak dalam kubur himpit tubuh Sa'ad bin Mu'adz, maka aku tak jadi balik, kata Rasulullah. Kalau kamu jadi aku, kamu tak balik, takkah kamu tergamuk? Kamu tengok sahabat kamu dihimpit dalam kubur, takkah kamu tergamuk dan biar dia seorang-seorang dihimpit dalam kubur? Maka begitulah aku, kata Rasulullah. Jadi aku tak tergamuk dan biarkan Sa'ad bin Mu'adz berseorangan dihimpit dalam kubur. Jadi bila aku nampak kubur himpit tubuh Sa'ad bin Mu'adz, maka aku berfikir bagaimana cara
Aku nak bantu Sa'ad bin Mu'az ni. Jadi Allah Ta'ala beri ilham kepada aku supaya aku berzikir atas kubur. Aku berzikir di sisi kubur Sa'ad bin Mu'az. Dan aku pun berzikir subhanallah, subhanallah. Okey. Rasulullah kata, sebab itulah aku tak baca alhamdulillah. Sebab tu aku tak sebut alhamdulillah, sebab tak sesuai. Takkan aku puji Allah Ta'ala bila aku tengok Sa'ad bin Mu'az dihimpit dalam kubur. Takkan aku nak berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi aku puji pula Allah Ta'ala, mana boleh. Jadi kalau aku sebut alhamdulillah, kalau aku puji pula Allah Ta'ala, macam aku sokol lah. Allah Ta'ala azab Sa'ad bin Mu'az dalam kubur. Sebab itulah aku tak sebut alhamdulillah, sebab tak sesuai. Sebab tu aku lompat subhanallah, Allahu akbar. Kemudian sebab apa lama wahai Rasulullah? Lama sangat kamu berzikir di atas kubur Sa'ad bin Mu'az ni. Rasulullah kata, aku berzikir lama di atas kubur Sa'ad bin Mu'az ni kerana di samping berzikir itu aku menanti-nanti waktu Allah Ta'ala melepaskan Sa'ad bin Mu'az daripada himpitan kubur. Maknanya kalau 2 jam baru Allah Ta'ala lepaskan, maka 2 jam lah aku akan berzikir atas kubur ni. Kalau 3 jam baru Allah Ta'ala lepaskan, 3 jam aku akan berzikir. Kalau 4 jam aku akan berzikir. Maknanya Rasulullah tidak cerita selama mana Rasulullah tak lepaskan Sa'ad bin Mu'az daripada himpitan kubur, maka selama itulah Rasulullah akan berzikir. Rasulullah tak akan berhenti berzikir. Itu dia lagi bawa semua. Jadi Rasulullah kata, dengan sebab aku berzikir dan kamu berzikir bersama-sama aku wahai sahabatku, dengan keberkatan dan kelebihan zikir subhanallah dan Allahu akbar, dan aku dan kamu lantunkan, maka Allah Ta'ala telah lepaskan Sa'ad bin Mu'az daripada himpitan kubur. Berdasarkan kepada cerita inilah, maka ulama kata yang pertama, tak bid'ah kita berzikir atas kubur, kita bertahlil atas kubur, kita baca Quran atas kubur. Kalau orang kata bid'ah, dia tak tahulah dia semua. Sebab hadis ini, ulama hadis kata paling-paling kurang pun berstatus hasan. Ada ulama kata hadis ini hasan li ghairihi. Jadi kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, kita belajar ilmu fiqh, ulama hadis, ulama fiqh kata hadis ni kalau berstatus hasan, maka dia boleh jadi hujah, boleh jadi dalil untuk mana-mana amalan yang kita lakukan. Jadi tak betul kata bid'ah ni. Jadi Imam Syafi'i sendiri yang disebut, Imam Syafi'i sendiri berdasar kepada hadis ini dan juga hadis-hadis lain menyebutkan dalam kitabnya Al-Um, dan juga anak-anak murid Imam Syafi'i berfatwa, memberi pendapat sunat selepas dikebumikan mayat kita baca Quran di kubur. Kalau kita boleh khatam 30 juzuk lagi afdal. Bila Imam Syafi'i kata yang paling afdal, yang terbaik, kita khatam Quran lepas dikebumikan mayat, daripada sinilah tok guru kita buat program tunggu kubur ni semua. Timbul istilah tunggu kubur. Sebab apa timbul istilah tunggu kubur? Sebab bila Imam Syafi'i kata sunat selepas dikebumikan mayat baca Quran 30 juzuk. 30 juzuk ni kalau kita baca seorang 24 jam habis dah lagi semua 30 juzuk ni. Habis dah 30 juzuk? Tak habis lagi semua. Saya ni ustaz, kalau bagi masa 24 jam pun tak habis ustaz. Sebab saya baca Quran merangkak baca kura-kura. 10 juzuk pertama tu okeylah, saya speed 200 km sejam. Tapi 20 juzuk ke atas tu gear 1 ustaz, tak boleh masuk gear 2 pun tak boleh. Berangkak baca kura-kura. Jadi dah habis 30 juzuk Quran ni kalau baca seorang 2 hari 2 malam. Sebab tidur, kena tidur lagi 12 jam, nak makan lagi, nak masuk tanah lagi, jadi 2 hari. Sebab itulah timbul istilah tunggu kubur. Bila mati tok guru pondok ni biasa lagi bawa semua. Tradisi anak murid dia akan baca Quran di kubur 40 hari 40 malam. Ini dalil je. Ikut siapa? Ikut Imam Syafi'i lah. Bukan orang jahil, Imam Syafi'i. Sebab tu kita tengok, ingatlah bila mati Tuan Guru Haji Saleh, lebih kurang 4 tahun atau 5 tahun lepas, di viral dalam Facebook.
dalam WhatsApp, siapa-siapa yang ingin membaca Al-Quran secara sukarela di kubur Tuan Guru Haji Saleh, sila mendaftar. Sebab kami nak buat program baca Quran di kubur Tuan Guru Haji Saleh Sik Kedah 40 hari 40 malam. Dia ahli Jumaat semua. Ini dalilnya. Jadi bila Imam Syafi'i kata sunat, maka ulama-ulama besar hadis Aswaja juga kata sunat. Di antaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim dan juga Abu Daud, Syarah Muslim dan juga Syarah Muhazzab, Ibn Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari dan juga Syarah Abu Daud kata sunat baca Quran di kubur, berzikir di kubur. Antaranya ialah Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada Sunan At-Tirmizi, kata sunat baca Quran dan berzikir di kubur. Antaranya ialah Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar, kata sunat baca Quran dan berzikir di kubur. Begitu juga Syekh Al-Mula Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih, syarah pada kitab Mishkatul Masabih, kata sunat bila kita pergi ke kubur kita baca Quran di kubur. Bacalah kita hadis mana pun, kalau ulama ni Aswaja, hadis sunnah Jumaat, mesti dia kata sunat. Ahli Jumaat semua, kalau kita nak tengok kemerihan ziarah kubur ni, kita boleh pergi ke petani. Kalau hari Jumaat macam pasar malam, ahli Jumaat semua, ramai orang pergi ke kubur baca Quran di kubur, sebab nak bantu orang dalam kubur. Jadi bila ramai orang pergi ke kubur, adalah pula orang jual nasi lemak, jual roti canai tu, kata baca pasar malam tu. Nak cerita satu masa ada balik buat kuliah daripada Ipoh silap-silap sampai di Gerik. Sampai di kubur Gerik tu ada terkejut ahli Jumaat semua, sebab orang Cina ni Allah ratusan buah kereta pergi ziarah kubur. Dia orang Cina, orang kafir, tapi kita Allah. Ini masalah ahli Jumaat semua. Kalau kita baca dari kitab-kitab golongan salafus soleh, ada setengah ulama ni dia budayakan lepas isyak malam-malam pergi baca Quran di kubur. Tiap-tiap malam lepas isyak pergi baca Quran di kubur, sebab nak tolong orang dalam kubur. Ahli Jumaat semua, siapa di kalangan kita ni yang dia rasa kalau dia mati, ataupun dia garanti kalau dia mati Allah Ta'ala tak azab dia? Siapa ahli Jumaat semua? Cuba kat tangan Ustaz nak tengok siapa bebel malam ni. Nak cerita mesti kita mengharapkan bantuan daripada orang yang hidup. Jadi ulama kata hadis ini menjadi dalil orang yang hidup boleh bantu orang yang telah meninggal dunia. Ini kena faham. Sebab tu disyariatkan solat jenazah. Sebab tu solat jenazah ni tak ada baca doa iftitah pun tak ada, rokok tak ada, sujud tak ada. Sebab memang solat jenazah ni disyariatkan untuk bantu si mati. Sebab tu disebut dalam hadis Rasulullah menyatakan, Rasulullah kata sebaik-baiknya solat jenazah ni paling kurang 40 orang sekaligus tu. Bila nak solat paling kurang 40 orang, kerana dalam 40 orang tu akan ada seorang yang akan dimakbulkan doa dia. Jadi kalau Allah Ta'ala makbulkan doa dia, maka si mati itu akan dimasukkan ke dalam syurga oleh semua. Jadi dalam solat jenazah ni ulama kata kita diminta baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah tu Quran. Sebab apa kita diminta baca surah Al-Fatihah dalam solat jenazah? Sebab Al-Fatihah itu ataupun Quran itu memberi manfaat kepada si mati. Jadi kalau dalam solat jenazah, bila kita baca surah Al-Fatihah, bila kita baca Quran, memberi manfaat kepada si mati, luar solat jenazah sama saja. Lebih-lebih lagi dikuatkan hadis tadi. Jadi ulama kata kalau zikir atas kubur dah boleh memberi manfaat kepada si mati, baca Quran lagi boleh memberi manfaat. Sebab Quran lebih besar pahala berbanding dengan zikir. Dalam solat jenazah ada selawat pada Rasulullah, rukun yang kedua. Sebab apa kita diminta berselawat pada Rasulullah? Sebab selawat itu memberi manfaat kepada si mati. Jadi kalau dalam solat jenazah memberi manfaat, takkan luar solat jenazah tak memberi manfaat? Siapa ajar macam tu? Dalam solat jenazah ada doa untuk si mati, doa keampunan untuk dia. Allah Ta'ala merahmati dia. Doa supaya dia dimasukkan ke dalam syurga, dijauhkan daripada neraka. Jadi kalau doa macam tu bermanfaat dalam solat jenazah, maka luar daripada solat jenazah pun mendapat manfaat.
Doa ni ittifaq ulama, tak ada khilaf ahli jemaah semua kata sunat. Jadi ahli jemaah semua ini di antara dalil kata orang dah hidup boleh membantu orang yang telah meninggal dunia. Daripada hadis ini jugalah ulama kita suruh kita buat tahlil arwah, ini dalilnya. Bukan main-main buat tahlil arwah ni, nak bantu orang dalam kubur. Sebab tu disebut dalam hadis lain riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Ma min mayyitin fil qabri illa kal ghariqil mustaghisi." Rasulullah kata semua orang yang mati, yang berada di alam barzakh, yang berada di alam kubur, setiap saat, setiap ketika mengharapkan bantuan daripada orang yang hidup. Jadi Rasulullah Rasulullah bandingkan Jadi Rasulullah bandingkan orang dalam kubur ni harap sungguh bantuan daripada kita yang hidup. Rasulullah kata kal ghariqil mustaghisi, bandingannya seperti orang lembas air. Tolong orang lembas air ni mengharapkan bantuan daripada orang yang berada di daratan. Ahli jemaah semua, orang lembah air ni kalau tak ada orang tolong, mati ahli jemaah semua. Kritikal. Sebab tu kajian ni buat orang lembah air ni, kita hulu batang kayu, dia pegang batang kayu. Kita hulu batang besi, dia pegang batang besi. Kita hulu lah apa pun dia pegang, sehingga kalau kita hulu mata pedang pun mereka akan pegang ahli jemaah semua. Walaupun mata pedang itu akan melukakan tangannya, sebab dia terdesak antara hidup dan mati. Orang lembah air dia teraba-raba, dia tak tahu apa, dia tak rasional dah, tak boleh fikir apa dah. Ingat nak mati dah, dia teraba-raba. Bila dia terasa ada benda dia boleh pegang, dia akan pegang walaupun mata pedang yang akan melukakan tangannya. Jadi Rasulullah kata begitulah orang dalam kubur. Macam orang lembah air terdesak. Okey ustaz, kalau yang diazab dalam kubur tu okeylah. Memang betul lah kalau orang tu diazab dalam kubur, memang mereka sangat mengharapkan bantuan daripada kita yang hidup. Bantuan pahala, bantuan doa. Bila kita sedekahkan pahala, boleh jadi Allah Ta'ala akan meringankan azab ke atasnya, ataupun boleh jadi Allah Ta'ala akan melepaskan azab tersebut. Tapi kalau dia tak diazab, macam mana Ustaz? Diharap juga ke? Harap juga. Bila kita sedekahkan pahala kepada si mati, dia tak diazab, akan menambahkan nikmat dia, akan menambahkan martabat dia. Disebut dalam hadis riwayat Ibn At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Ma min bayyitin illa nadima." Rasulullah kata semua orang yang mati yang berada di alam barzakh, dia akan menyesal. Dia buat ibadah hebat macam mana pun, dia akan menyesal. Tak faham Ustaz, macam mana orang buat ibadah kuat pun menyesal juga? Macam ni ulama kata, orang yang sedekah 1 juta, saleh sepanjang hidup dia sedekah 1 juta. Dengan sebab tu dia pun dimasukkan ke dalam syurga terkelas, syurga kelas yang ketiga. Jadi pada masa duduk dalam syurga kelas yang ketiga ni, kata salih Allah, menyesal aku. Sebab apa aku tak sedekah 2 juta? Aku sedekah 1 juta. Kalau aku sedekah 2 juta, aku tak duduk di syurga terkelas ni, aku akan duduk dalam syurga second class. Syurga tingkat yang kedua. Kata yang berada dalam syurga tingkat yang kedua pula kata, sebab apa aku tak sedekah 3 juta? Kalau aku sedekah 3 juta, aku akan boleh duduk dalam syurga first class. Yang first class pula kata, sebab apa aku sedekah 3 juta? Sebab apa aku tak sedekah 4 juta? Kalau aku sedekah 4 juta, bukan saja aku boleh duduk dalam syurga ni, dalam syurga first class, aku boleh berkawan dengan para ulama. Dia berkawan dengan ulama kata, sebab apa aku tak sedekah 5 juta? Kalau aku sedekah 5 juta, aku boleh berkawan dengan para nabi, para rasul. Begitulah seterusnya. Itu maksud kata semua manusia akan menyesal. Jadi nak cerita, kita jangan berkira dengan ibadah kita. Kita jangan rasa cukup. Kita senantiasa menambahkan ibadah kita, ahli jemaah semua, supaya martabat kita makin lama makin tinggi. Surga yang kita duduki makin lama makin tinggi, insya-Allah. Dan terakhir ahli jemaah semua, ulama kata di antara rahmat paling besar untuk kita ni, Allah Ta'ala wujudkan alam barzakh. Allah Ta'ala wujudkan alam kubur. Macam mana ni jemaah semua? Ada manusia ni mula-mula mati ni jemaah semua, dia ahli neraka. Sebab banyak dosa berpanding dengan pahala.
Tapi dia sebab Allah Ta'ala wujudkan alam barzah. Mula-mula banyak dosa, tapi dia ada sedekah jariah. Dia sedekah kepada pondok tapis, pahala menggali. Dia ada anak soleh, berdoa, buat jariah untuk dia, baca Quran, berzikir untuk dia, sedekahkan pahala. Dia ada kawan-kawan dia yang baik, dia ada tuk guru dia terus doa. Akhirnya banyak pahala daripada dosa, lalu Allah Ta'ala akan tukar status dia daripada ahli syurga, ahli neraka menjadi ahli syurga. Itu ulama kata Allah Ta'ala wujudkan alam barzah, alam kubur ni nikmat paling besar. Tapi yang letih yang ada di sana, orang kata, oh, aku, kamu tak boleh tolong aku tak boleh tolong kamu. Kamu tak payah buat tahlil arwah lah, tak payah pergi baca Quran di kubur, sebab kamu, aku Allah. Kalau kita baca kisah Sa'd bin Mu'adz, kita tak boleh terima pendapat macam ni. Betul tak lagi semua? Lebih lagi bila kita kata, bila kita timbulkan persoalan, siapa boleh garanti dia tak akan diazab dalam kubur? Lebih lagi bila kita timbulkan isu alam barzah ni, alam kubur ni merupakan alam penyelamat untuk orang yang banyak dosa. Jadi ulama kata tak semestinya orang dalam kubur yang diazab, yang dipukul dalam kubur tu ahli neraka. Sebab kadang-kadang Allah Ta'ala pukul dia, azab dia dalam kubur, sebab supaya dia tak masuk neraka lagi semua. Bila dia azab, dipukul dalam kubur, disesa dalam kubur, menghapuskan dosa dia, maka dengan sebab itu dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi setakat saya daripada anda pada malam ini. Jadi sebelum daripada anda bunuh diri, masa semua minta maaf lah. Jadi ada buat promosi sikit. Jadi ada jemaah semua tahu kami daripada pondok ni, yang buka pondok, yang buka sekolah tahfiz ni, memang kita tidak ada pendapatan tetap lah. Bukan macam sekolah sekular. Sekolah sekular ni guru-guru semua kerajaan bayar gaji. Nak buat beli derjah kerajaan bagi 5 juta. Nak buat bangunan sekolah tak cukup, bagi 5 juta, 10 juta. Yang kerajaan bagi 100 juta tu macam mana Ustaz? Tahun lepas 100 juta, tahun ni 140 juta pula. Betul. Tapi maksimum 50,000 sahaja dia bagi. Mintalah 100,000 ke 200,000 ke 300,000, dia lulus 50,000 saja. Sebab dia kata Ustaz kena tahu, seluruh Malaysia ni ada 2,000 pondok campur tahfiz. Jadi kalau kami nak penuhi semua ni 1 bilion pun tak cukup Ustaz. Jadi 50,000 sahaja. Lepas tu tak cukup. Macam mana tak cukup? Pada Ustaz lah. Nak jual buku ke, nak jual karipak ke, nak jual macam tu. Jadi alhamdulillah ahli jual semua. Jadi anda di tempat anda ni, cara anda kumpul dana, anda cetak buku, ada jual. Jadi pondok anda telah mengeluarkan 45 tajuk buku. Jadi malam ni anda bawa beberapa buah buku. Yang pertama buku ada Encyclopedia Bid'ah. Jadi buku ni anda tulis untuk membela antaranya amalan baca Yasin malam Jumaat. Dalam ni ada 13 dalil berapa sunat kita baca Yasin malam Jumaat. 20 dalil adanya bid'ah hasanah. 28 dalil berapa sunat kita mengadakan sambutan Maulidur Rasul. Dalil sebab apa sunat kita baca Quran di kubur. Dalil sebab apa sunat kita baca qunut subuh. Dalil sebab apa kita zikir beramai-ramai. Dia boleh baca buku ni, nak tahu lebih detail. Kemudian buku yang kedua ialah buku Nabi Khidir. Antara realiti dan dongengan, antara fakta dan khayalan. Jadi isu dia Nabi Khidir hidup kata hidup. Kalau ulama pondok kita Aswaja, dia akan kata Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini. Sebagaimana yang dimuktamadkan pendapat ini oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Dia kata ada hadis hasan, ada hadis berstatus hasan yang menunjukkan Nabi Khidir masih hidup. Jadi tak tahu boleh bacalah buku ni. Di sini ada rujukan, setiap ada nota kaki, setiap kenyataan ni ada nota kaki. Baca tesis PhD tadi. Buku yang ketiga ialah buku Question and Answer, soal jawab agama, Syekh Nuruddin Al-Bajari. Jadi Syekh Nuruddin Al-Bajari ni ada belajar dari beliau di Mesir pada tahun 89. Jadi betul sikit ala ni kerana tiap-tiap bulan Syekh Nuruddin datang mengajar tempat ala. Dia datang ke Kelantan, dia mesti datang tempat ala sebulan. Setiap bulan 1 minggu dia mengajar tempat ala daripada 2010 sampai sekarang ni, alhamdulillah. Kemudian buku Jum Kendali Hudu dikarangan oleh Rahmatullah Guru Datuk Dr. Harudin, pengenalan buat di hudud. Jadi pada masa dia hidup dulu ada sempat jumpa beliau, minta kebenaran. Alhamdulillah dia bagi kebenaran. Dan dia kata semua keuntungan saya bagi pada pondok tahfiz Perpek, alhamdulillah.
Dan buku terakhir, buku Soal Jawab Agama, Batam Menteri Agama, Dr. Zulkifli Al-Bakri, Batam Menteri Agama. Ustaz ni sesemua apa ni, Resdul, takut kata ustaz ni simtu komik pula ni. Okey, buku ni RM200. RM200 lebih kurang 200 lah. Lepas tu si wakaf di 50. Jadi ustaz jual buku guna package. Ustaz buat package buku 200, si wakaf 50. Jadi cara ustaz jual buku ni very simple, semua orang boleh beli. Siapa-siapa yang berminat nak beli buku ni pada malam ni, dia boleh ambil dulu. Boleh ambil dahulu, tak payah bayar deposit 1 sen pun, tak payah tulis nama. Ambil dulu, masuk akaun. Nak bayar asuran. Berapa kali ustaz asuran ikut, berapa kali pun tak apa. 5 kali boleh, 10 kali boleh, 15 kali pun boleh. Ikutlah berapa kali pun. Lepas tu kalau mati macam mana ustaz? Mati halal. Mudah. Jadi nak bayar asuran ni, pakai akaun ni. Di sini di bawah ni ada 4 nombor akaun, boleh pilih salah satu. Jadi ustaz ulang balik, yang pertama kita betulkan niat kita dulu. Sebab apa nak beli buku ni? Niatlah nak tolong pondok, nak buat jariah untuk kita dan buat akhir kita dalam kubur dan sanak-saudara dan semua Islam. Bila dah betul niat tu, baru kita boleh beli. Beli ni, di jemaah semua boleh bayar asuran. Tak payah bayar deposit 1 sen pun. Tak payah tulis nama dan tak payah beritahu ustaz bila bayar. Berapa kali pun tak apa, asuran ni mati halal. Mudah ni jemaah semua. Lepas tu ada orang tanya, dia kata ustaz ni berani jual buku macam ni, ustaz tak takut bankrupt ke ustaz? 200 ni banyak ustaz. Kalau 10 orang beli, dia 2,500. Lepas tu ustaz tak tahu siapa beli, tak tahu siapa bayar. Bayar pun suka nak bayar, mati halal. Bankrupt ni. Kalau kita fikir logik akal kita memang macam tu. Dan tak ada orang jual buku macam ni, book of record di Malaysia ni. Jadi alhamdulillah, walaupun kita fikir logik macam tu, tapi di sana ada keberkatan dia. Ada luar biasa, ada karamah dia. Karamah dia je bila ada buat macam ni, ada tengok dari akaun pondok ada ni, tiap-tiap hari mesti ada orang masuk ni. Cuma sikit banyak, tapi nak cerita je paling kurang pun setiap bulan ni 20,000 boleh jemput semua. Standard dia 30-40 ribu, kadang-kadang 50-60 ribu. Sebab apa? Sebab dia beli buku 250, tapi dia masuk 500, ada masuk 1,000, ada masuk 5,000, ada masuk 10,000. Tu sebab tu tempat anda ada buat projek besar-besar. Masjid saja ada buat 10 juta, 3 tingkat 10 juta masjid. Dan bangunan pun juta-juta semua. 4 tengok di asrama 4 tingkat, 3 tingkat. Jadi selama ada buku 97 di 2022, dah 25 tahun. Dilayar bangunan dalam tuan Medan dah belah-belah juta. Beginilah cara dia lagi semua. Jadi yang lagi semua, jangan bimbanglah siapa-siapa nak beli buku ni, boleh dapatkan di belakang sana. Ustaz tak ada pun ambil, tak ada masalah. Sebab nombor akaun dah ada di sini kan. Jadi sangat saja pada malam ini, yang baik daripada Allah Taala, yang tak baik daripada kelemahan di hadapan sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ma'al walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعلنا من العلماء العاملين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.